Masih tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa dzakirni ma nasitu, amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih mengizinkan kepada kita untuk kita sama-sama hadir ke masjid ini untuk solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan kelapangan waktu kepada kita untuk sama-sama duduk selepas maghrib, untuk kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihat agama. Moga-moga dengan demikian hati kita ini semakin tunduk untuk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan demikian hati kita ini Allah ciptakan, Allah didik, Allah bimbing, Allah asuh supaya tunduk, supaya cenderung kepada kebaikan. Moga-moga dengan demikian juga hati kita ni benci kepada tegahan Allah dan juga Rasulnya. Itulah perkara yang amat berat kepada kita semua, yang mana Allah ciptakan kita ini sebagai manusia dekat muka bumi ini. Benda yang paling berat untuk kita buat, untuk kita ni, hati kita ni tunduk kepada perintah Allah, benci benda-benda yang dibenci. Kalaulah perkara untuk patuh perintah Allah ni kita semua jadi golongan manusia yang tunduk dan patuh, maka pastilah kita ini semua menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila kita ni diciptakan, salah satu tujuan Allah ciptakan kita sebagai manusia ni untuk menguji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ni Allah cipta untuk diuji. Salah satu tujuan manusia ni diciptakan untuk diuji. Jadi apabila kita ni diuji, kita takut. Dalam waktu dan ketika kita diuji oleh Allah, kita terjatuh, kita tak mampu untuk berdepan dengan ujian itu, kita kalah dalam ujian Allah. Itu yang kita takut. Memang kita tahu Allah sentiasa menguji kita. Sebab itulah kita dipilih sebagai khalifah dekat muka bumi ini, untuk kita ni diuji. Tapi kita mohon sangat dengan Allah supaya setiap ujian yang Allah beri pada kita itu kita mampu handle dengan baik, kita mampu selesai, kita tak jatuh, kita tak kalah dalam ujian yang Allah berikan kepada kita. Moga-moga dengan demikian kita sentiasa berada on track, hidup kita sentiasa di atas landasan yang betul, tidak tergelincir. InsyaAllah pada malam ini, hadirin hadirat muslimat yang dikasihi sekalian, kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Di Balik Tabir Kematian, karya agung Al-Imam Al-Ghazali. Di Balik Tabir Kematian, yang membincangkan tentang sakaratul maut, seksa kubur, huru-hara kiamat, padang mahsyar, syurga neraka serta luasnya rahmat Allah.
Jadi tuan-tuan, pihak surau memang nak beli banyak naskah ni, ada dekat belakang tu kan. Boleh ambil, boleh tengok, boleh ikuti kita punya pengajian bersama-sama. Dan kitab ini dia merupakan sebahagian daripada kitab Ihya Ulumuddin. Diambil pengarang Al-Imam Al-Ghazali ni, dia ada banyak tajuk dalam kitab Ihya, maka diambil satu antara tajuk yang besar dia ialah Zikrul Maut wa ma ba'dahu, yang membicarakan tentang kematian dan apa yang akan berlaku selepas kematian. So dia ambil satu tajuk, jadikan satu kitab di balik tabir kematian. Dan kitab ni dia terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama dia membicarakan sebelum kita mati, apa preparation kita, apa persediaan kita, apa yang patut kita buat. Itu bahagian yang pertama sebelum kita mati. Dan masuk bahagian kedua, dia membicarakan selepas kita mati. Bila dah mati pula, apa yang akan kita lalu, proses-proses apa yang akan kita temui. Dan kuliah kita yang terakhir ialah pada 22 hari bulan 1 yang lalu, pada muka surat 11 kan. Kita berada pada perenggan yang keempat daripada atas tu. Itu kuliah kita yang lalu, 22 hari bulan 1 yang lalu, 1 bulan yang lalu. Kita masih berada pada bab yang membicarakan tentang kematian dan dorongan untuk selalu mengingatinya. Itu pada bab yang pertama, tentang kematian dan dorongan supaya selalu kita ingat kematian. Dan di awal tajuk itu Al-Imam Al-Ghazali dia telah membahagikan manusia ini kepada 3 bahagian. Ada yang jenis tak tenggelam dalam dunia, ada yang jenis bertaubat, dan ada yang golongan yang disebut sebagai Al-Arifin. Al-Arifin yang dia dah memang teringinkan kepada kematian. Dan disebut oleh Imam Al-Ghazali ada satu bahagian lagi yang mana mereka ini mengharapkan keridhaan Allah. Imam Al-Ghazali sebut itulah merupakan martabat paling tinggi manusia. Kemudian Imam Ghazali dibawakan dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan mengingati kematian dalam semua keadaan. Bayan fadlu zikril maut kaifa makana. Apa dia? Utamanya kita kena ingat mati dalam semua keadaan. Dibawakan dalil daripada hadis, dibawakan daripada Al-Quran, dibawakan daripada kata-kata para sahabat, daripada kata-kata salafus salih. Sampailah kita pada muka 11 tu. Kita masih membicarakan tentang tajuk yang berkaitan dengan keutamaan mengingati kematian dalam semua keadaan. Dibawakan dalil yang lain. Itu kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali, dia kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata kepada salah seorang ulama, tolong nasihati aku. Ini kata Umar bin Abdul Aziz. Siapa dia Umar bin Abdul Aziz? Kalau kita sebut khalifah ni, dia ada 4 lah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, 4 khalifah. Dan ulama-ulama kalau disebut, kalaulah khalifah ni, Khalifah Ar-Rashidin ini lebih daripada 4, maka siapakah selepas itu yang layak untuk jadi khalifah? Maka mereka sebut ialah Umar bin Abdul Aziz. Kalau sebut khalifah, ada khalifah yang kelima, yang mana dia punya akhlak, sifat, perangai dia ni menyerupai Khalifah Ar-Rashidun, 4 khalifah. Kalau kita tengok zaman Islam ni, dia ada zaman disebut zaman khalifah yang 4. Kalau kita tengok pembahagian ulama lah, dia bagi satu khalifah yang 4 orang. Lepas zaman itu dia masuk zaman zaman Bani Umayyah. Zaman terus zaman Bani Umayyah, banyak khalifah-khalifah ni, banyak cerita-cerita. Dia tak termasuk dalam Khalifah Ar-Rashidun. Lepas zaman Umayyah dia masuk zaman Abbasiyah. Abbasiyah pula ulama dia. Lepas zaman Abbasiyah dia masuk zaman Uthmaniyah. So kita dapat ada 4 zaman 4 khalifah, Umayyah, Abbasiyah dan juga Uthmaniyah. Uthmaniyah ni sampailah bila dia jatuh Kamal Atatürk take over dekat Turki.
zaman kegemilangan Islam tu habis. 4 zaman. Dan kalau nak disebut lebih daripada 4 tu ialah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini cicit kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia dah peringkat cicit kepada Umar Al-Khattab. Okey. Kata Umar bin Aziz ni, kata tolong nasihatilah aku. Ni ciri pemimpin, PM kita lah. Kalau dapat kita punya agung, PM kita, pentadbir, pengurusnya, dia sentiasa akan bercakap-cakap dengan ulama, minta nasihat dia. Dan Umar bin Aziz ni salah satu, dia punya perangai dia, habis je malam lepas solat Isya, dia akan duduk cari para ulama, duduk untuk bincang tentang kehidupan akhirat, duduk dalam halaqah. Dia panggil para alim ulama ni cerita pada dia supaya hati dia ni takut kepada Allah, ingat kepada kematian ni. Ulama ni, Umar bin Aziz ni, zaman dia ni, dia pemimpin macam itu perangai dia. Habis malam lepas Isya, duduk panggil ulama, suruh cerita kat dia supaya hati dia ni semakin tunduk kepada Allah, ingat kepada Allah, takut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka biasa disebut tolong nasihatilah aku. Si ulama menjawab, dia kata, anda bukan khalifah pertama akan mati. Dia kata, anda bukan khalifah pertama yang akan mati. Sang khalifah berkata, dia kata, teruskan. Si ulama melanjutkan, nenek moyang anda sejak Adam sudah mencicipi kematian, maksudnya melalui kematian, dan sekarang akan tiba giliran anda. Mendengar itu sang khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia pun menangis. Ni kisah salafus salih, bagaimana seorang pemimpin cirinya begini, dia selalu berdamping dengan para ulama, minta nasihat daripada para ulama. Begitulah kehidupan kita harian. Kita yang sibuk dengan kad pejabat, sibuk dengan projek, sibuk dengan program ini, maka tuan-tuan ni beruntung, malam ni kita datang ke surau dengan kuliah agama. Inilah apa yang kita buat ni, saling tak tumpah, sebagaimana yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz. Datang salat maghrib berjemaah, bawa anak, bawa isteri, sama-sama kita dengar bahawa supaya sama-sama kita sentiasa mengingati kematian. Dan Umar bin Abdul Aziz bila diberi nasihat oleh para alim ulama, dia kata, kamu ni bukan khalifah pertama yang akan mati. Sebelum kamu ni ramai dah khalifah, hebat bagaimana, power bagaimana, cerdik bagaimana, disanjung bagaimana, kaya bagaimana sekalipun, semua sebelum kamu ni mati, dan kamu juga akan mati. Jadi bila dia dengar begitu, khalifah dia akan menangis. Ini yang dia nak kita ambil pengajaran. Okey. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, pada satu hari Ar-Rabi' bin Huthaim menggali kubur di dalam rumahnya, dan setiap malam ia tidur di situ. Dengan demikian ia boleh terus-menerus mengingati kematian. Ia lalu mengatakan, kalau sampai hatiku tidak ingat kematian, sebentar sahaja ia akan rosak. Ini Ar-Rabi' bin Huthaim, seorang wali Allah. Kalau kita tengok salafus soleh, golongan-golongan sufi dulu, dia buat amalan yang ulama-ulama bahas, tak semua ulama setuju. Sebab Nabi tak pernah ajar para sahabat gali kubur, bagi dalam kubur. Tapi bagaimana para ulama sufi ni, dia nak feel, dia nak fikir bagaimana satu perkara yang dia buat, dia boleh ingat kematian. Ada jenis orang, kita cakap sikit je dia faham. Ada jenis orang kena cakap kuat sikit, ada jenis orang kena lagi kuat lagi, dia faham. Kalau kita tengok dalam Islam ni, hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan tu, dia ada level, ada peringkat. Kalau kita suami isteri ada masalah, bergaduh, mula bergaduh, kena bincang, tak boleh bincang, kena bawa jumpa keluarga. Kemudian ada step-step dia. Kalau nak dipukul pun apa cara, bukan boleh
nak ambil tali pinggang ke rotan, dia guna satu tangan, benda yang lembut. Ada step dia. Begitu juga hukum-hukum Islam tu, dia tak semua terus semua kena hukum bunuh kan, hukum pancung, tak. Ada step level-level ni. Dan orang yang Allah cipta ni, kemampuan kita ni berbeza. Bila kita dengar sesuatu nasihat itu, dia tak sama. Ada orang dia dengar sikit nasihat, dia dah memang terkesan sangat dengan bahasa yang biasa. Ada orang baca, dengar biasa ni, dia tak feel, dia tak berasa dalam diri dia. Dia perlukan satu nasihat yang cukup kuat, yang cukup kokoh. Begitu juga kalau kita tengok Ar-Rabi' bin Huthaim, dia kena buat satu perkara yang berbentuk amali, baru dia rasa feel. Kalau datang solat, semayang, okey, bagus. Qiyam, tahajud, qabliyah, ba'diyah, doa, merayu kepada Allah, semua amalan yang baik. Tapi dia fikir bagaimana lagi nak rasa supaya hati itu, perasaan tu rasa betul-betul kematian itu, supaya feel tu lebih kuat. Dia fikir, maka dia bijak, dia fikir nak rasa betul. Bila dia dah dengar ulama-ulama cerita tentang alam kubur, bagaimana sempitnya, bagaimana susahnya, maka dia gali kubur. Dalam rumah dia gali kubur, buat kubur dan dia gali, dan setiap malam dia baring dalam tu. Dia nak rasa feel kalau orang mati macam bagaimana. Dan dia tahu satu hari nanti aku akan mati dan ini tempat aku baring. Inilah dia nak rasa feel tu. Jadi bila dia baring tu lain, tuan-tuan. Kalau berani try dah buat kan. Kalau berani kan, boleh kurik kat rumah, belakang rumah kita sekarang ni payahlah semua batu, zaman ni tanah air. Belakang rumah try kurik, rasa baring. Tak sempat tidur malam, baringnya bangkit terus kan. Kita tak level. Tapi dia buat, ulama ni dia buat dan dia baring dalam tu, tidur dalam tu. Dia akan nak rasakan feel orang yang mati. Begitu kalau kita tengok ahli sufi, kalau tentu kan dia pakai jenis serban yang besar tu kan. Kan orang besar. Dia ada kisah di sebaliknya. Serban yang dia pakai itu untuk mengingatkan dia tentang kematian. Serban ni dia gunakan, serban itu adalah sebagai kain kafan dia. Sebab itu kita nampak besar. Ulama-ulama sufi kan, ada jenis yang serban besar. Serban tu memang mula dia pakai, dia nakkan supaya hati dia ni sentiasa ingatkan kematian, tahu apa akan berlaku. Jadi dia dah sedia, dia beli satu kain kafan, dan dia memang kain ni dia nak guna, dia pesan pada anak cucu dia, anak murid dia, kain ini nanti guna jadi kafan aku bila aku mati. Jadi kain itu dia ambil, dia lilit, dia buat serban dia, dan kain tu dia pakai. Maksudnya setiap kali dia semayang, dia buat ibadat, dia pakai. Jadi dia sentiasa letak dia ke atas kepala. Ni kain yang akan balut aku bila aku mati nanti. Tengok bagaimana ulama dia berfikir. Nabi tak ajar pun begitu, Nabi tak buat. Tapi ulama ni fikir bagaimana sesuatu benda yang boleh dia buat, yang dia tidak menyalahi syariat, dia tak salah, Nabi tak larang. Maksudnya dia cuba buat, cari sesuatu yang boleh feel dia ingat kepada kematian. Jadi Ar-Rabi' bin Huthaim ni dia gali kubur dalam rumah dia, dan setiap malam dia tidur di situ. Dengan demikian dia boleh terus menerus mengingati kematian. Kemudian dia kata diri dia ni jenis macam mana. Ini saya kata tu jenis manusia. Dia kata kalau sampai hatiku tidak ingat kematian sebentar sahaja, dia akan rosak. Dia kata aku ni, hati aku ini jenis tak boleh tinggal dengan kematian. Kalau aku lupa je mati ni, dia rosak. Dia pergi corner sana, corner sini, payah nak ingat kepada kematian. Ada jenis. Jadi dia tak nak, dia nak supaya hati ni sentiasa ingat kepada kematian. Alright. Okey, kita tengok seterusnya. Muka surat 12 tu. Mutarrif bin Abdullah bin Ash-Shakir berkata, sesungguhnya kematian ini akan merosakkan kenikmatan orang-orang yang suka bergelimang dengan kesenangan. Oleh kerana itu carilah kenikmatan yang kekal abadi. Ini kalam para ulama.
Kematian dia merosakkan kenikmatan orang-orang yang bergelimang dengan kesenangan. Kalau kita ni jenis Allah Subhanahu Wa Taala beri senang hidup, sebut mati ni memang potong steam tu je kata kan. Sebut tengah best-best lama cerita buat mati ni baru nak seronok kan. Baru nak kena ada dia kata kan. Bahawa kematian ni dia akan merosakkan kenikmatan. Jadi nikmat tu bila sebut mati tu jadi slow, relax, pelan, rendah balik kan. Okey, itu kalam mutarrif Abdullah Asy-Syakir. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Anbasah, ni kata Umar bin Abdul Aziz lagi dia kata, sering-seringlah mengingat kematian, sebab jika hidupmu mudah ia boleh membuatnya sukar, dan jika hidupmu sukar ia dapat membuatnya mudah. Ni kalam yang tinggi maksud dia. Sering dia ingatkan kepada Anbasah, salah seorang juga yang hidup sezaman dengan dia, orang-orang yang nakkan kepada kebersihan jiwa. Dia kata Umar bin Aziz dia pesan ingat kepada kematian. Bila ingat kematian ini, hidup yang mudah itu boleh membuatnya jadi sukar. Bila kita ni hidup dah senang, bila ingat mati ni jadi susah. Susah sebab apa? Sebab bila kita ingat mati, banyak benda kita tak selesai lagi dengan kematian, dengan alam akhirat, dengan alam barzah. Hidup dah senang, tiba-tiba ingat kematian, yang ni ada syubhat, yang ni ada riba, yang ni ada tipu orang. Hidup senang, tapi bila kita ingat kematian, kita jadi susah hati. Kalam Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia kata, jika hidupmu suka, ia akan membuatnya mudah. Tiba-tiba hidup kita ni Allah beri bukan jenis yang senang, susah hidup, tak senang. Tapi bila ingat kematian tu, alhamdulillah, hidup dunia ni sementara sahaja. Tak lama lagi kita akan bertemu dengan kematian. Ketika itu hati senang, harta pun tak banyak buat dosa dengan orang. Jadi walaupun hidup kita susah, sukar, tapi sebenarnya dengan ingat mati itu, alhamdulillah. Itu yang disebut golongan al-arifin dulu sebelum ni kita sebutkan. Bila ada kematian tu, dia sangat merindui kepada kematian, golongan arifin. So bila diingat aja tentang kematian, senang hati. Susah pun, sabar pun boleh diteruskan. Okey, kata Imam Al-Ghazali, dia bawa kata Abu Sulaiman Ad-Darani menceritakan, pada satu hari aku pernah bertanya kepada Ummu Harun, kata, apakah anda menyukai kematian? Ia menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, kenapa? Ia menjawab, seandainya aku berbuat salah kepada seseorang saja, aku pasti tidak ingin bertemu dengannya. Lalu bagaimana aku boleh suka bertemu dengan Allah jika aku masih banyak berbuat salah kepadanya? Ini kalam para ulama. Abu Sulaiman Ad-Darani dicerita, pada satu hari aku pernah bertanya kepada Ummu Harun, kata, apakah kamu suka kepada kematian? Kamu suka tak nak bertemu dengan mati? Dia kata tak. Kemudian tanya lagi, sebab apa tak suka? Kerana dia kata, seandainya aku berbuat salah kepada seseorang saja, aku pasti tidak ingin bertemu dengannya. Kalau kita ni buat salah dengan seseorang, kita tak nak jumpa dengan dia. Kita tak nak jumpa sebab kita ada buat salah dengan dia. Tuan-tuanlah, dalam kehidupan kita ada duduk kawasan perumahan, banyak rumah berbaris. Ada beberapa rumah, mungkin rumah ni kita ada macam tak selesa sikit dengan dia. Kita nak jumpa dia pun malas. Jangan kata kita buat dosa, jangan kata kita buat salah dengan dia, tapi kita feel dengan dia apalah, tak apa kena. Tapi kalau dengan dia mungkin ada 4-5 rumah tu lain semua okey. Ada satu rumah ni macam tak best saja dengan dia kan. Adalah kita feel itu macam tu. Ini dia kata, kalau kita tu, kalau begitu, kalau kita buat dosa, buat salah lagi lah, ada hutang kita tak selesai, kalau boleh
tak nak bertembung. Nampak ni kita corner, nampak sebab alamak kita dia nak masuk kita pasal corner kanan, nampak ni kita corner kiri kan, tak selesa. Begitu. Seandainya aku berbuat salah kepada seorang, aku pasti tidak ingin bertemu dengannya. Tak nak berjumpa kalau kita ada buat salah dengan seorang. Kemudian dia kata, bagaimana aku boleh suka bertemu dengan Allah jika aku masih banyak berbuat salah? Takut dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan artinya dia tak nak jumpa Allah, tapi dia takut dalam keadaan suasana dia jumpa Allah tu banyak dosa yang masih dia tanggung. Jadi dia nak kalau dia mati bertemu dengan Allah itu, dia dah clear dah. Ini termasuk dalam golongan yang disebut sebagai golongan yang bertaubat. Yang kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, dia bukan tak nak bertemu dengan Allah, bukan benci kepada kematian, tetapi dia rasa tak bersedia lagi, dosa masih banyak lagi, amalan masih tak cukup lagi, preparation belum sempurna lagi, banyak benda perlu diselesaikan lagi. So dia tak bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, habis tajuk tu. Tajuk yang membicarakan tentang apa keutamaan-keutamaan mengingati kematian dalam semua keadaan. Semua hadis, ayat Quran, kalam-kalam ulama yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali ini membicarakan tentang zikrul maut kaifa ma kana, dalam semua keadaan. Utama perlu kita ingat kematian, bukan kita ingat kematian ni ketika mana kita datang kuliah maghrib aja. Datang kuliah maghrib, buka kitab Imam Al-Ghazali ni, di balik tabir kematian, waktu ni lah kita dengar keluar je pintu tu kadang masuk kereta, macam mana kalabu malami kita malam ni kan, dah berubah dah kan, nak pergi kalabu malami, mana punya kalabu malami, kawan pula call, seorang call, yang ni kata sini, ni kata sini, lagi mana. Bukan begitu. Maksud Imam Ghazali ni dalam semua waktu dan keadaan kita sentiasa ingat kematian. Bila dalam suasana begitulah semua tindakan yang kita buat, ketika mana kita bekerja, berada di rumah, berada di pejabat, berada di musala, di masjid, dan semua keadaan dan waktu kita ni sentiasa on track, tidak jatuh daripada jalan yang betul, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita harap. Bila kita baca tajuk begini, kita faham dengan baik dan kita keluar, kita sentiasa on track. Bila kita diuji oleh Allah, diuji demi ujian, kita sentiasa rasa, ini ujian ni, baru dengar kuliah, jangan jatuh, berhati-hati dengar ni. Kita ada ruang dan peluang untuk jatuh, dan kita pilih sendiri untuk jatuh. Yang tu yang kita tak nak. Hidup ni Allah beri kita ruang dan peluang untuk kita jadi baik, dan juga Allah beri kita ruang dan peluang untuk kita jadi jahat. Itu yang disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada kita untuk benda-benda yang kebaikan dan juga perkara keburukan, untuk jadi orang bertakwa dan juga untuk jadi orang yang tidak bertakwa. Allah beri peluang kepada kita. So bila kita diberi peluang itu, tengok kita nak jatuh ke tak nak. Itulah yang membezakan kita ni dengan malaikat. Malaikat Allah Ta'ala tak uji macam tu sebab nama dia dah malaikat. Dia memang tak ada nafsu, dia memang straight. Allah Ta'ala dah puas dah. Jenis makhluk nama malaikat ni Allah Ta'ala puas dah. Dia dah memang baik, dia rokok-rokok, sujud-sujud. Tapi bila Allah ciptakan kita di manusia, canggih. Allah Ta'ala bagi dia punya apa nama ni, steering tu dekat kita. Allah Ta'ala steering tu, kalau bawa kereta tu, kita yang pegang steering tu. Steering kita pegang, gear kita pegang. Kita boleh guna kanan, boleh guna kiri, nak bawa laju, gear 5, gear 4, gear 3. Dia punya jalan tu signage semua Allah Ta'ala dah letak dah. Dia ini 30 km sejam, ni 70, 80. Tapi kereta yang kita bawa ni Allah Ta'ala serah kat kita. Jalan dah ada dah. Jalan ada, simpang, signage banyak, penuh Allah Ta'ala letak dah. Kemudian Allah Ta'ala bagi kita kereta, kamu bawa. Allah Ta'ala nak tengok. Tengok.
bawa ni 30 km sejam, tengok dia dah bagi 60 km. Ni jalan kampung 80 je, tengok dia belasah sampai 12, 13 kan. Sebab apa? Steering gear tu pada kita, itu yang Allah beri. Jadi kita faham, bila kita faham kerangka begitu, so bila kita baca keutamaan mengingati kematian tu, tengok jalan nampak signage ni slow, yang ni boleh laju, corner kanan, kita ikut dengan sebaiknya. Okey. Kemudian Imam Ghazali dibawakan, habis tajuk tu dibawakan satu tajuk baru, tajuk baru yang membicarakan tentang agar hati selalu ingat kematian. Kalau sebelum ni diberikan dalam bentuk keutamaan. Apa keutamaan? Mengingati kematian. Fadlu dzikrul maut kaifama kana. Kelebihan mengingati kematian dalam semua keadaan. Kemudian dibawakan tajuk Bayang Tariq fi Tahqiq Dzikrul Maut. Bagaimana pula nak memberikan kepada kita kaedah keterangan bagaimana supaya hati itu selalu ingat kepada kematian. Tadi kalau keutamaan ni sifatnya umum, kemudian dia pergi pula sifat yang lebih khusus. Bagaimana nak membina hati ini supaya tahqiq zikrul maut, dia boleh pegang dengan kuat, nak ingat kematian tu dia, supaya on track tu. Bila tadi kalau kita kata bawa steering tu, nampak signage tadi, dia boleh buat pilihan, boleh laju, boleh pelan. Tajuk ni dia nak supaya kita tengok signage, kita tak berubah. Dia masuk tajuk yang ini, dia kata agar hati selalu ingat kematian. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah, sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang sangat dahsyat, menakutkan, dan ancaman yang amat besar. Manusia lalai dari mengingat kematian kerana mereka jarang memikirkan dan mengingatinya. Bahkan orang yang mengingat kematian tapi dengan hati yang kosong atau dengan tetap sibuk dalam gelimang kesenangan duniawi pun belum boleh disebut mengingatinya, kerana hal itu tidak akan menimbulkan pengaruh positif dalam hati. Okey, ini qita'ah, potongan yang pertama. Apa kata Imam Ghazali? Dia kata bila dia dah bawakan cerita tentang keutamaan mengingati kematian, dia kata orang yang mengingati kematian, ni dah ceritakan tentang kematian ni, dia kata dalam dengan hati yang kosong, dengar cakap gitu, lalu dekat hati, tak sangkut dekat hati, atau dengan tetap sibuk dengan gelimang kesenangan duniawi pun, yang mana golongan yang hidup senang dengan dekat dunia ini belum boleh disebut sebagai mengingati. Kalau jenis hati kosong, sibuk dengan duniawi, walaupun dia datang kuliah-kuliah pengajian yang berkaitan dengan kematian, tapi sebenarnya hati dia tak jatuh. Dia dengar tu lalu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tadi kuliah tadi keluar, Imam Ghazali tapi rasa macam balik okey ya. Tak ada rasa, tak ada impact pada hati pun. Ni kalau kita keluar macam itu, rasanya kita masuk geng yang pertama lah, tak dapat masuk geng ini, tak sangkut dekat hati. Ni Imam Ghazali dia sebut, dia belum, sekadar kita dengar dia lalu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Okey lah, daripada yang tak datang langsung, kita ni baik lah datang. Yang geng-geng tak datang lagi berat lah kan? Kita ni datang. Okay. Dia kata, jadi belum boleh disebut mengingatnya kerana hal itu tidak akan menimbulkan pengaruh positif dalam hatinya. So kita garis bawahkan perkataan pengaruh positif dalam hati. So tajuk ni agar hati selalu ingat kematian. Imam Ghazali dia nak bila kita ni sebut tentang kematian, dia akan ada menimbulkan pengaruh positif dalam hati. Tu dia nak hati tu berkesan. Ada kesan daripada cerita-cerita, kisah-kisah yang dibaca. Itu maqasid al-Imam Al-Ghazali. Kemudian sehingga yang ia ingat hanya kematian yang berada di depan mata. Okey, sambung dia,
Ia seperti orang yang hendak bepergian melintasi padang pasir luas yang penuh bahaya, atau hendak mengharungi lautan yang ganas. Dengan demikian, ia tidak akan memikirkan sesuatu yang lain. Okay. Dia nak supaya bagaimana? Imam Ghazali dia bawakan contoh, ia seperti orang yang hendak bepergian melintasi padang pasir yang luas yang penuh dengan bahaya. Kita lah contoh dia bawakan, kita nak pergi satu perjalanan, nak lalu kawasan padang pasir yang cukup jauh, yang berbahaya, semua binatang ada. Zaman dia ni lah, serigala ada, harimau ada, singa ada tengah jalan. Ataupun dia kata kita nak masuk kawasan, nak melalui kawasan lautan, masuk kapal, kita nak pergi nyeberang daripada satu tempat ke satu tempat, ataupun kita nak pergi satu tempat, naik kapal yang kita tahu perjalanan dalam laut ni dengan gelora, kita tak pasti lagi apa akan berlaku. Kalau di padang pasir tak pasti lagi. Kita zaman sekarang ni tak apalah, kita naik kereta, ada aircon, cermin tingkap boleh naik kan. Zaman Imam Ghazali ni dia naik unta, binatang boleh lompat je, serigala boleh lompat, singa, rimau boleh lompat. Jadi sentiasa dalam keadaan yang takut, yang mengerikan, berhati-hati. Kalau dalam laut tu boleh je tiba-tiba datang gelombang, datang ribut, menyebabkan kita punya kapal boleh terbalik dan sebagainya. Jadi pergerakan itu start daripada mula sampai hujung tu sentiasa dalam keadaan berhati-hati, dalam keadaan kita takut. Itu yang dia nak tu, menimbulkan pengaruh positif dalam hati. Okay, kata Imam Ghazali, ketika perasaan ingat akan kematian menggugah hatinya dan telah meninggalkan kesan padanya, sudah tentu ia tidak merasa begitu gembira terhadap kesenangan duniawi. Jadi bila hati kita ni dah selalu ingat kematian dan ada meninggalkan kesan, itu dia kata tadi tu, bila kita ingat ada meninggalkan kesan pada hati, dah tentulah bahawa kehidupan tentang dunia ni, kesenangan tu, dia bukan satu benda yang memberi keselesaan kepada kita. Bukan satu yang menggembira. Walaupun kita ni kaya, senang hidup dekat muka bumi, sebenarnya benda tu bukan sesuatu yang menggembirakan. Kerana hatinya telah hancur berkeping-keping. Bila diingat tentang kematian, takut gelora di lautan, takut binatang buas di tengah jalan on the way yang ada, dia sentiasa akan rasa takut itu ada. Cara yang paling efektif untuk mewujudkan hal itu ialah dengan sering mengingat teman-temannya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. So, pertama Imam Ghazali dia sebut bagaimana cara nak bina hati itu selalu ingat kematian. Kita ingat kawan-kawan kita yang dah tak ada. Amai tuan-tuan, kita ni hari ni tengok jiran tak ada, adik-beradik tak ada, kawan-kawan kita Allah ambil ni dia tak ada tanda, bukannya ke umur, kan? Allah Ta'ala nak ambil, dia ambil sama elok sihat, sembang ni besok dah tak ada, aksiden ke, kena musibah itu ke, sakit jantung ke, ada je Allah Ta'ala ambil. Tengah sama-sama duduk bersenang-senang, Allah Ta'ala tak ada seorang. Baru sembang minggu lepas, baru kuliah minggu lepas, sama duduk minum ngeteh sama, dah tak ada. Jadi ingat, kalau kita seorang-seorang Allah Ta'ala ambil. Jadi kita berasakan tenaga ni rasa macam sihat kan, tapi bila Allah Ta'ala nak ambil, bila-bila Allah Ta'ala boleh ambil, maka sering mengingati teman-teman yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada kita. Kita ingat, umur dia ni muda daripada aku lagi 10 tahun, tapi dah kena ambil dah kan. Kita rasa macam okey. Tu Imam Ghazali dia nak kita demikian. Ia ingat akan kematian mereka dari jasad mereka yang membusuk di dalam tanah. Satu, diingat yang dah pergi. Kedua, ingat akan kematian mereka
dan jasad mereka yang membusuk dalam tanah. Tengok kawan dulu sembang, aku duduk kubur dia, ini dah 2-3 hari perut pecah dah ni, perut pecah, dah mula nak berulat, dah mula busuk, bau dah keluar. Ia ingat kembali bagaimana penampilan dan keadaan mereka ketika masih hidup. Dulu masa hidup tu elok, sihat, badan cantik, ada kelebihan itu, ada kekuatan itu, ada kekuatan ni. Masuk baring, duduk dalam kubur habis, tak ada kesan dah. Semua tu hilang. Ia ingat akan kematian mereka dan jasad mereka yang membusuk di dalam tanah. Ia ingat kembali bagaimana penampilan dan keadaan mereka ketika masih hidup. Ia merenungkan bagaimana sekarang tanah telah melenyapkan kecantikan maupun ketampanan mereka. Azan ya? Okey, kita bagi laluan azan. Muslimin muslimat dan hadirat yang kasih sekalian, kita habiskan perenggan ni lebih kurang 5 minit lagi. Okey ya, kita masih membicarakan bawah tajuk bagaimana agar hati
selalu ingat kematian. Dan Imam Al-Ghazali dalam tajuk ni dia nak supaya kisah-kisah tentang keutamaan tentang kematian itu bukan sekadar didengar, tapi dia memberi kesan kepada hati kita. Betul-betul dia boleh jatuh di hati dan kita ingat kematian itu. Dan Imam Al-Ghazali dia bawakan kita satu contoh suasana yang mana supaya kematian itu ada dalam diri kita. Dia kata apa? Kita selalu kena ingat teman-teman kita yang telah pergi dulu sebelum kita. Kita ada sahabat yang dah pergi, yang dah Allah Subhanahu Wa Taala ambil simpan, maka beberapa aspek boleh kita lihat, boleh kita perhatikan. Kata Imam Ghazali, dia kata kita ingat akan kematian mereka dan jasad mereka yang membusuk dalam tanah. Bila dia mati dalam tanah, jasad dia akan jadi busuk. Kemudian ingat kembali bagaimana penampilan dan keadaan mereka ketika masa hidup. Dulu sihat, bercakap lantang, suara hebat, dengan hujahnya, dengan bahasanya, dengan kehebatan yang ada pada dia. Semua kita tengok dengan disanjung, diangkat, dihormati, dengan pangkat dan sebagainya. Hari ni tak ada duduk dalam tanah, habis cerita. Tengok Imam Ghazali kata. Kemudian kata Imam Ghazali, bagaimana penampilan dan keadaan mereka ketika masih hidup. Ia merenungkan bagaimana sekarang tanah telah melenyapkan kecantikan maupun ketampanan mereka. Yang dulu kawan kita ni mungkin seorang yang cukup handsome, pantang perempuan tengok je, nak tengok sekali lagi kan, kena tengok lagi. Ataupun yang perempuan cukup cun, semua orang cari dia. Kalau dulu dia ni handsome sangat, isteri boleh satu, ada orang lain tengok senang je, petik je nombor 2 boleh datang, petik je nombor 3 datang, petik je nombor 4 datang, dah 4 pun boleh petik lagi, 5, 6 boleh masuk lagi. Sebab perempuan tengok memang berkenan dekat dia, kan? Ada kelebihan Allah Ta'ala anugerah, kan? Dia sudut handsome-nya, tampannya. Tapi bila Allah Ta'ala ambil, dah masuk dalam tanah, habis dah. Tak ada dah rupa-rupa itu semua. Kemudian kata Imam Ghazali, bagaimana bahagian tubuh mereka telah hancur, membusuk di dalam kubur. Dah habis itu, ni hancurlah badan-badan tersebut. Kemudian bagaimana isteri-isteri mereka telah menjadi janda. Yang kawan kita tadi ada kelebihan, ada isterinya dulu yang ada suami, yang isteri itu sekarang dah jadi janda, dah tak ada dah pasangan dia. Kita pula duk Ricky pula. Okey, isteri mereka telah menjadi janda, dah tak ada dah suami. Anak-anak mereka telah menjadi yatim. Yang anak-anak ni ada ayahnya dulu, dah tak ada ayah, jadi anak yatim. Bagaimana mereka telah meninggalkan harta benda mereka yang dulu penuh, kita tengok yang penuh kekayaan, kehidupan yang selesa, rumahnya, kenderaannya, tanahnya, syarikat-syarikatnya, semua habis dia tinggalkan. Bagaimana mereka telah terpisah dari masjid-masjid yang dulu jadi jemaah. Setiap kali solat kita nampak inilah kawan jemaah kita, imamnya ke, bilalnya ke, siaknya ke, AJK, sama-sama duduk menguruskan surau, sama-sama bincang, sama-sama bagi idea, sama-sama infak, keluar duit, sama-sama nak membangunkan surau ni, fikir apa program boleh kita buat lagi, apa yang boleh kita sumbang lagi. Ni kawan-kawan geng-geng kuat, geng-geng surau, tak ada dah. Tak ada dah, telah terpisah dari masjid dan majlis-majlis mereka. Yang dulu biasa kita buat majlis ilmu ni lah, bila ada kuliah muka ni, asyik kuliah muka ni, tak ada orang lain, kuliah muka ni, macam tak ada orang lain. Maka kita, inilah geng-geng surau kita, tak ada dah, surau Allah ambil. Dan bagaimana semua jejak langkah mereka telah terhenti. Bila mati tak ada dah. Bila mati tutup buku tentang dia, cerita tentang dia sikit dah, tak ada cerita dah. Bila kita nampak tu, ini turn dia, terasalah bahawa giliran kita semakin lama semakin hampir. Turn kita dah akan lima. Jadi bila ingat begini, kata Imam Al-Ghazali, dia akan melahirkan
hati kita itu sentiasa ingat kepada kematian. Dia jatuh ke dalam hati. Bukan sekadar kita dengar cerita keluar hilang, tapi bila begini dia akan jatuh dalam hati kita. Inilah yang kita harapkan bila ada kuliah pengajian begini, kita datang, kita memahami hakikat tentang kematian. Kita nak supaya kita keluar daripada pintu surau, kita balik rumah ada sesuatu kita bawa, ada kesan dalam diri kita, tak banyak, sikit. Inilah kita perlu sikit-sikit kita nak membersihkan hati kita, supaya hati kita, bila hati itu bersih, dia dapat menerima cahaya-cahaya ilahi. Dengan demikian, bila sebut kematian tu dia jatuh, ingat betul, bukan sekadar temporary. Kita tak nak jenis temporary duk dah mati ni, kita tak nak. Biar dia jatuh betul, kita ingat, dan tetap berada dalam hati kita, ingat dan kekal. Itulah akan menjadi pembimbing untuk bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti itu, insya-Allah kita sambung nanti pada usaha 13 pada kuliah yang akan datang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahu fina wala ma'ana wala man yattabi'una syaqiyyan wala matruda wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.